masalah ataupun krisis yang kita hadapi sekarang, mindset kita kena ubah. Kita perlu melabur kepada tempat yang betul-betul akan, kita kata, generate value, akan menjanakan nilai, di mana kita kata kereta rumah dia sebenarnya, kereta sudah tentu dia liability. Dan apabila kita melabur ataupun membangunkan sesuatu tanah tersebut menjadi rumah perumahan, dia tak akan tambah nilai ataupun menjana atau mentingkatkan produktiviti ke masyarakat kita secara keseluruhan. Tapi kilang dia lain. Kalau kita melabur pada teknologi ataupun kilang itu akan menjana peluang pekerjaan. Dan semua ini dia adalah, kita kata, saling berkait di antara satu sama lain. Dan kerajaan kita sudah tentu dia lepas tangan. Benda-benda seperti ini dia akan lepas tangan. Dia lepas tangan, dia buat tak tahu. Yang penting kau cek saya ada duit, kau cek kau ada duit, tak ada duit, itu bukan masalah saya. Janji sudah sampai masa dia bagi blame sikit, sampai masa dia bagi blame sikit, undi balik Barisan Nasional. Saya terus jadi kerajaan, benda ni berulang dan berulang. Dan masalah ni tak akan sampai jalan penyelesaian. So, benda yang sama, kalau kita tak nak, sama ada kita kerajaan ubah minda mindset, ataupun kita ubah kerajaan, itu saja. Okay. Terima kasih. Sebab tu dia ada ubah. Dan PAS pun sebenarnya ada satu radio, nama dia Ubah FM. Saya ingat di AP nya rupanya ahli PAS kita yang ada buat satu radio namanya Ubah FM di Johor ni lah. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya muliakan sekalian, kita dah dengar perbahasan yang agak panjang berkenaan tentang GST, kenaikan harga barang, perubahan, pengangkutan awam. Semua tu kita tak boleh nak nafikan bahawa setiap daripada apa yang kita bincangkan itu saling mengait di antara satu dengan yang lain. Kita tak boleh nak elak. Kalau kita nak mengatakan nak hidup seorang-seorang pun tak boleh. Hatta tadi kalau nak dapat barang hadiah yang percuma pun kena GST juga. Ini apa punya kerajaan tak tahulah. Dapat benda free pun kena GST. So saya ingat apa yang saya faham dengan apa yang tuan-tuan dengar dan tuan-tuan faham tak sama. Sebab itu saya beri peluang pada tuan-tuan sekalian untuk mengukakan soalan kepada ketiga-tiga ahli panel yang dekat depan. So saya buka ruang pada rakan-rakan untuk mengukakan soalan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sila. Semua faham. Okey, silakan saudara Azim. Ini Ketua Lajnah IT Pemuda Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saudara Kemal menyatakan tentang GST yang mana kerajaan akan menggunakan sebanyak 6% cukai kepada rakyat, dan cukai sekarang ini SST yang mana 10% adalah servis sales tax dan 6% adalah service tax. Jumlah keseluruhannya adalah 16%. Okey, pada pelanjawan yang lepas, Pakatan Rakyat telah menyediakan satu alternatif cukai, iaitu CGT, iaitu Capital Gains Tax. Boleh tak saudara Akmal terangkan apa kelebihan CGT ini berbanding dengan GST dan SST, dan apa kepada siapa sasaran CGT ini dikenakan? Sila. Ada lagi, kita kumpul soalan sampai 3 soalan. 2 soalan pun cukup. Satu lagi soalan. Apakah dia industri yang kalau kita buat tak kena cukai? Ada tak? Silakan. Okay, semua. Okay, nak tanya kepada siapa yang boleh jawab. Okay, berkenaan dengan isu harga minyak ni.
merupakan isu yang baru lah bila mana kerajaan nak tarik balik subsidi mulai 1 Disember. Jadi boleh tak uraikan dengan lebih perinci mengenai bagaimana sistem ini berjalan supaya kami ni faham untuk kita terangkan kepada rakan-rakan. Itu sebab tu soalan ni saya tak tanya pada ahli panel, sebab kita nak minta audiens tanya. Sebab isu minyak ni sebenarnya sepatutnya saya tanya tadi. Jadi saya ingat 2 ni dah cukup. Ada lagi yang nak tanya? Rasa tak ada kot? Ada? Last. Ni muka baru ni. Ni pemimpin pelapis masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ni mungkin tak ada kena mengena dengan GST dan juga harga minyak lah. Pengadilan bola. Ini mengenai hutang anak muda lah. Okey. Jadi sekarang ni kerajaan telah keluarkan arahan untuk anak muda bayar PTPTN balik melalui skris tu kan. Jadi boleh tak huraikan siapa-siapalah ahli panel untuk anak muda ni macam mana nak menangani PTPTN? Okey, satu tajuk yang menarik juga tu PTPTN. Silakan saudara Akmal, saya mulakan. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Berkenaan dengan cadangan Pakatan Rakyat untuk sebagai alternatif daripada GST, kita perkenalkan CGT, Capital Gain Tax. Apa beza antara CGT dengan GST? Sebelum itu, bila bagi pandangan saya lah, bila saya lihat Pakatan memperkenalkan CGT ini adalah berdasarkan kepada kenyataan kerajaan bahawa mereka perlu tingkatkan pendapatan. Jadi kerana itu mereka perkenalkan GST. Bagi kita, jangan guna alasan untuk mengurangkan beban defisit negara dengan menghukum rakyat kebanyakan. Kalau kita lihat, GST punya kesan paling teruk adalah pertama, semua rakyat tidak kira latar belakang, selagi kamu mengguna pakai barang atau perkhidmatan dalam Malaysia, kamu kena bayar cukai. Jadi dia memang dari satu sudut dia nampak macam adil, sebab tak kira lah latar belakang kamu macam mana, kaya ke miskin, kamu kena bayar cukai. Masalah yang kita bangkitkan adalah keseimbangan kekayaan di Malaysia adalah satu punca yang utama, iaitu jurang kekayaan. Bila kerajaan umumkan dengan mengenakan GST, mereka kurangkan cukai pendapatan. Maknanya pelaksanaan GST, mereka yang paling membuat untung adalah mereka seperti saudara Hasbi sebutkan tadi, middle class ataupun golongan atas pertengahan, yang mana sebelum ini menerima gaji yang besar kena bayar cukai yang lebih tinggi daripada berbanding dengan rakyat biasa. Sekarang mereka dapat pengurangan cukai dan perbelanjaan mereka mungkin tidak sebanyak mana mereka terima melalui gaji. Capital gain tax adalah cadangan di mana kita nak kenakan cukai terhadap transaksi pemindahan hartanah ataupun harta warisan dalam sesuatu sudut. Maknanya kalau cukai ini diperkenalkan, kita mampu mengelakkan daripada mengenakan cukai kepada kesemua orang. Yang kedua, kita boleh hadkan mengikut nilai harta tersebut. Cadangan yang kita perkenalkan adalah nilai pemindahan adalah mungkin lebih daripada 5 juta ringgit. Dalam bilik ni adakah yang akan kena bayar CGT? Saya rasa tidak. Jadi cara kita buat pengiraan adalah, kalau kerajaan benar mahu tingkatkan 5 bilion, mengapa hendak menyusahkan rakyat biasa, sedangkan kalau betul dia nak kutip tambahan 5 bilion, lebih baik kutip kepada mereka yang selama ini telah menerima manfaat kontrak seperti YB sebutkan sebentar tadi, projek, ataupun mereka yang jadi jutawan sebab mereka kenal siapa yang buat keputusan. Bandingkan negara lain, kebanyakan jutawan di Malaysia, kalau dia bukan ahli politik, dia ni dulu
mula dengan macai lah, dia orang bawah, baik dengan politik, tetapi sejak-sejak dia jadi jutawan. Bila kita baca latar belakang, seronok lah. Dulu buka kedai tayar, orang susah. Tapi kenapa orang yang kedai tayar boleh sampai sekarang dia buat universiti sendiri apa semua. Jadi itu timbulkan persoalan kita. Jadi kita cakap, kalau kamu betul masalah kerajaan sekarang adalah pendapatan tidak cukup, kamu pergi kutip pendapatan tu daripada orang yang mampu bayar. Jangan kamu kutip kepada kita yang merangkap tiap-tiap hari untuk mencari sesuap nasib. Soalan yang lain? Yang kedua Minyak. Saya jawab sikit, nanti mungkin YB dengan SB boleh tambah. Minyak, okey, saya ada baca kenyataan menteri yang berkenaan siang tadi. Seolah-olah bila kerajaan menghapuskan subsidi, dia akan memberikan khabar gembira kepada rakyat. Dia mengatakan kerana sekarang harga jatuh, jadi kemungkinan besar harga minyak mulai bulan Disember akan turun sebanyak 7 sen. Dia kata sebab perbandingan dengan market price sekarang adalah sekitar RM2.23. Jadi sekarang sepatutnya rakyat patut menikmati lebihan bayaran kita selama ini. Pertikaian yang kita, bagi saya lah, pandangan peribadi, selama ini kerajaan nombor satu, mereka kenakan cukai eksis yang melampau terhadap kereta sebab dia kata dia subsidi minyak. Selepas ini, apakah alasan yang dia akan guna pakai terhadap cukai eksis kereta? Dia kenakan cukai sampai berkali-kali ganda. Walaupun kereta buatan Malaysia masih kena cukai eksis sebenarnya 40% minimum. Jadi selama ini dakyah yang dia gunakan adalah dia kutip cukai eksis, dia pulang balik kepada rakyat melalui subsidi minyak. Lepas ni dia tutup sebelah mata, dia dah kutip cukai eksis, dia kata okey, rakyat tak perlu dapat subsidi dah. Harga minyak sekarang, minyak adalah satu komoditi. Sekarang harga minyak memang tengah jatuh dan dekat RM80 ataupun dah akan mungkin sampai sehingga RM70 setong. Tetapi bila mana harga minyak naik, harga minyak dunia naik, kita akan terima padahnya. Maksudnya selama ini kebanyakan urusan ekonomi di dalam negara adalah terkawal. Memang ada intervention daripada kerajaan. Contohnya dari segi excise duty, intervention yang ke arah negatif. Intervention yang positif mungkin subsidi minyak. Tetapi bila mana ekonomi ini, bila harga minyak akan naik, macam Saudara Hasbi sebut tadi, kerajaan tiada mekanisme untuk kawal harga minyak lagi. Kalau sampai satu tahap harga minyak naik sampai RM5 1 liter, sedangkan rakyat Malaysia, sebab selama ini kita sekat cara pengurusan ekonomi kita, pengangkutan awam tak sedia, nak tak nak kita kena tanggung beban tersebut. Berbanding dengan negara-negara lain yang mengamalkan pasaran floating ni, maksudnya ikut harga pasaran dunia, mereka mempunyai alternatif yang lain. Dia orang boleh guna public transport. Yang kedua, mungkin Saudara Hasbi boleh ulas soal dari segi kita ni sebenarnya pengeluar minyak. Jadi mungkin kita antara negara yang pertama dalam dunia ini keluar minyak tapi tak bagi subsidi lagi. Kalau kita banding dengan negara-negara pengeluar minyak yang lain, semuanya menggunakan kekayaan negara ini untuk menyenangkan rakyat mereka. Cuma di Malaysia, subsidi ditarik, duty excise dikekalkanlah. Dulu janji nak turunkan harga kereta, lah dia cabut airbag, dia kurangkan RM2,000. Itu cara dia lah. Yang ketiga pasal PT-PTN, saya boleh cerita tapi kita serahkan kepada ahli panel yang seterusnya lah. Saya ingat tentang
Saya ingat tentang minyak itu dah terjawab lah oleh saudara Kemal lah. Tentang PTPTN ini yang kerajaan tawarkan, kalau kita konsisten bayar ikut jadual, dia akan bagi rebate 10%. Kalau kita boleh bayar lamsam, maknanya kita bayar semua pinjaman itu, dia akan bagi 20%. Yang pertama tu mungkin ada di kalangan kita yang boleh buat lah. Tetapi yang kedua tu saya rasa benda tu mustahil. Sebab ialah duit masa dulu pun kita terpaksa pinjam untuk belajar. Sekarang ini tak tahulah, mungkin ada yang dapat gaji 10,000, 15,000 boleh lah bayar lamsam. Tapi kebanyakan yang 2,000 ke 4,000 saya ingat susah untuk bayar. Jadi benda itu nampak tawaran, sekadar tawaran lah. Dan bagi yang peminjam yang tak bayar, dia akan kenakan series kan. Benda itu memang menghukumlah anak muda untuk bergerak keluar sebagainya. Pada saya benda ini kita tak boleh nak cari jalan keluar dah untuk tempoh yang terdekat. Tak boleh kita kata tak nak bayar dan sebagainya, kita yang akan menanggung akibat tu. Maknanya susah untuk kita lagi. Apa yang kita perlu buat ialah terpaksa untuk kita allocate juga pendapatan kita. Nak tak nak kita kena bayar juga. Itu saja jalan yang ada. Saya tak tahulah kalau bagi orang yang kerja, kalau dia mungkin tak ada lebihan pendapatan untuk untuk bayar hutang itu, nak tak nak dia terpaksa berniaga. Dan dalam bajet yang baru ni juga diumumkan dalam peruntukan untuk orang-orang berniaga ni, dia bagi setengah bilion, 500 juta. Tetapi malangnya, walaupun dia bagi 500 juta, malangnya pinjaman itu diberi melalui tekun. Tekun ni memang kita tahulah, tabung UMNO. Jadi yang dapat itu anak orang UMNO lah, ataupun kroni-kroni mereka. Jadi benda-benda ini saya ingat kita kena kritik juga, kita kena berterusan. NGO dia mesti mainkan peranan. Parti politik ni kalau dia bersuara mungkin orang akan level, parti PAS, DAP, PKR dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, mungkin ada 3 orang, 4 orang buat NGO, tak perlu ramai pun, 4 orang ahli, 5 orang ahli cukup. Tetapi hantar memorandum, hantar bantahan kepada kerajaan. Sekarang ni macam saya sebut tadi lah, rancangan Malaysia ke-11 nak dibuat, hantar memorandum kepada ketua pengarahnya, sebut tentang masalah PTPTN. Cuba bayangkan kalau di negeri Johor ni ataupun di Johor Bahru ni 10 NGO hantar, setiap daerah ada 10 NGO hantar, maka nak tak nak unit perancang ekonomi akan fikirkan benda itu secara serius. Bila kita kena nampaklah, bila saudara Rafizi hari itu sebut serang tentang isu pendidikan, nampak dia mula nak bagi tawaran, bagi rebate dan sebagainya. Dan waktu sebelum itu saya ingat zaman kami student dulu, pinjaman PTPTN ni dia start dengan 4%. Dia punya kadar dia tahun 97. Student aktivis, dia bantah, dia bangkit buat demo. Jadi bila bangkit itu dia turunkan jadi 3%. Kita tak puas hati lagi, kita bangkit lagi, kita desak lagi. Dan dekat pilihan raya 2000, saya ingat yang terakhir 2013 ataupun 2008, saya tak pasti, dia turunkan kepada 1%. Jadi maknanya peranan kita ni ada kesan. Cuma tinggal lagi kita nak desak ataupun tidak. Kita nak complacent macam sekarang ataupun kita nak terus struggle desak mereka. Itu terpulang pada kita. Kalau kita diam, mereka akan teruskan dasar yang menyusahkan kita. Tetapi kalau kita bangkit, mereka akan lebih berhati-hatilah dengan masyarakat. Itu saja. Negara kita ni dia satu negara yang pelik. Bila berlaku sesuatu, kerajaan dia akan ada satu asas cerita dia. Wahai orang Malaysia, walaupun kita ada keluar minyak, betul, tapi minyak tu kita kena proses. Kita jual minyak, kita dapat duit. Duit itu kita ada pakai tempat lain. Kerajaan bukan tak boleh subsidi. Bila subsidi sangat, diorang akan tergantung sangat dengan subsidi. Oh ya, betul. Betul juga cakap BN tu. Betul juga kerajaan cakap kita kena ikut, kita kena akun. Tapi masalah dia tak bagi tahu. Sekarang masalah dia bukan sama ada kita nak subsidi ke tidak. Bagi formula tu, macam mana mekanisme dia, mekanisme untuk subsidi minyak tak cakap, tak tahu. Sekarang ni kita ada lebih kurang 100 orang
Siapa tahu macam mana harga pasaran setong dengan kaitan 1 liter, dan berapa subsidi yang dibayar oleh kerajaan untuk setiap liter petrol. Kerajaan kata 28 sen. Kita terpaksa percaya bahawa kerajaan dengan telah subsidi kita 28 sen. Tapi tak pernah kita terfikir dulu kita guna ROM 97, sekarang ROM 98. Bila harga minyak sudah turun macam ni, ROM 97 pun mula turun, makin mendekati harga dia. Makin apa yang berlaku sebenarnya? Benda-benda seperti ni orang tak fikir. Kita tak pernah fikir mengapakah. Kita tak tanya mengapa. Kita hanya tanya berapa. Apa dan berapa saja kita tanya. Kita tak tanya mengapa. Apa yang boleh saya dapat, berapa yang boleh saya dapat. Itu je. Sebenarnya isu subsidi ni dan DP pun dia satu topik pembahasan. Ada yang pada asasnya, dasarnya, dan DP pandangan dia lah perlu ada campur tangan kerajaan dalam pasaran ni supaya pasaran ni stable dan supaya golongan bawahan terjaga. Tapi masalah sekarang, walaupun dengan ada subsidi, sebenarnya yang dapat menikmati subsidi ini ataupun kelebihan subsidi ini sebenarnya orang menengah atas, orang bawahan yang susah berangkat dan nak cari nak cari rezeki ni. Sebenarnya tak banyak sangat mereka menikmati subsidi ini. Saya bagi satu contoh. Misal kata sekarang kita percayalah apa yang dia cakap, 28 sen 1 liter dia subsidi untuk minyak. Bagi satu kita kata pekerja kilang yang bawa motor, 1 bulan dia dapat berapa daripada subsidi itu? Berapa? Kita kata 1 tong minyak sekali dia pump lebih kurang 5 liter ataupun 7 liter, lebih kurang situ sajalah. So 1 kali dia jimat, dia dapat berapa? RM2.10 sen. RM2.10 1 minggu dia pump berapa kali? 2 kali je. Paling banyak pun 3 kali dia pump. RM6.30 sen. 1 bulan berapa minggu? 4 minggu berapa dia dapat? RM24 je. Kalau berbanding dengan kereta-kereta mewah tu, orang yang bawa kereta mewah, kroni, dia lagi dapat, lagi banyak dia dapat. So itu dia merupakan antara isi intipati yang selalu timbul dalam perbahasan antara ahli-ahli ataupun pimpinan DAP. Sama adakah mekanisme subsidi ini, sistem subsidi ini dia betul-betul memanfaatkan rakyat golongan bawahan. So sekarang masalah dia bukan sama ada nak subsidi ke tidak. Duit itu macam mana kita nak bermanfaat kepada rakyat bawahan. Kalau tak subsidi, macam mana? Nak subsidi pun macam mana? Dan kedua, macam Saudara Ahmad sebut tadi, tak ada jawapan daripada kerajaan bahawa sekiranya harga minyak naik semula, macam mana? Apakah yang akan kerajaan buat untuk membantu mengurangkan impak dia? Sebab minyak ni dia bukan saja kita pump minyak, kereta start engine jalan. Minyak ni dia sebenarnya menjadi asas kepada segala aktiviti ekonomi yang lain. Pengangkutan maksud saya.
Semua lori kena pam minyak. Kalau kita kata sekarang bas tak ada, bas pun kena pam minyak baru boleh jalan. Bila minyak sudah naik, so tentu bayaran tiket untuk bas pun akan naik. Habis apakah langkah ataupun penyelesaian kerajaan untuk menyelesaikan masalah ni? Tak ada, tak disebut. Tapi kita hanya tanya, oh, kalau sekarang kita nak masih lagi sistem tu, harga akan turun. Kita fikir yang itu saja. Tapi kat belakang dia soalan-soalan lain selain daripada apa dan berapa, soalan lain perlu kita tanya dan kita perlu kupas, desak kerajaan untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada YB Tan Ping kerana telah memberikan, dan juga ahli panel kita yang telah memberikan jawapan balas terhadap persoalan-persoalan yang telah dibincangkan tadi. Apapun saudara-saudara yang dibolehkan sekalian, apa yang kita bincangkan inilah adalah hasil daripada keperluan kita untuk sama-sama bergerak menggembling tenaga dalam yang terdiri daripada pelbagai lapisan politik, lapisan pendidikan, lapisan keanekaragaman, keupayaan, perbezaan antara kita, untuk sama-sama kita sebenarnya membuat satu momentum yang kuat untuk menjatuhkan UMNO dan juga Barisan Nasional. Itu benda yang paling penting. Walaupun kalau kita tengok apa yang disampaikan oleh YB Tan tadi, tuan-tuan pun kadang-kadang ada benda yang tuan-tuan tak berapa nak faham. Tuan-tuan tak boleh marah pada YB sebab dia orang Cina pula. Macam saya lah cakap bahasa Melayu, saya belajar bahasa Cina pula. Apabila saya belajar bahasa Cina dan sampai kepada satu peringkat saya boleh bercakap bahasa Cina, sampai satu peringkat orang jemput saya untuk bercakap dengan masyarakat Cina menggunakan bahasa Cina, macam mana? Saudara boleh faham? Sebab tu apa yang disampaikan oleh YB Tan ini lebih kepada cara bagaimana dia berinteraksi dengan orang Melayu, dan kita sebagai orang Melayu perlu memahami bagaimana bahasa ini adalah merupakan satu benda yang paling penting. Setidak-tidaknya DAP sebenarnya sudah berjaya hadir datang dalam majlis yang seperti ini bercakap dalam bahasa Melayu. Setakat daripada ini tidak ada lagi orang PAS yang belajar bahasa Cina untuk bercakap dengan orang Cina menggunakan bahasa Cina. Ini satu cabaran yang besar yang saudara kena hadapi, sebab tuan-tuan tak boleh nak elak kepada satu firman Allah Ta'ala yang mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nampak? Ini benda yang tuan-tuan tak boleh nak elak. Allah kata, wahai sekalian manusia, aku ciptakan kamu ni terdiri daripada pelbagai bangsa, ciptakan kamu ni daripada lelaki dan perempuan, ciptakan kamu ni pelbagai bangsa dan juga warna kulit. Tujuan Allah cipta kamu ni lelaki dengan perempuan, pelbagai bangsa dan warna kulit ialah supaya kamu nak mengenal di antara satu dengan yang lain, dan bukan bertujuan untuk kamu bercanggah di antara satu dengan yang lain. Sebab itu antara proses pengenalan itu ialah melalui bahasa. Nah, jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang saya muliakan, saya mengucapkan kepada terima kasih setinggi-tingginya kepada 3 ahli panel kita yang sudah hadir. Walaupun pada majlis ini adalah merupakan wacana yang kali pertama, jujur kali pertamanya yang kita bahas agak akademik, yang mana sebelum pada ini kita banyak dengar ceramah. Sekarang ini kita banyak kepada dunia wacana, dunia debat, dunia hujah. Ini zamannya tuan-tuan sekalian. Ceramah yang satu hala ni sudah berada di zaman akhirnya. Zaman sekarang ini adalah zaman berwacana, zaman berdiskusi, zaman berbincang. Tidak mesti apa yang kita memberikan pandangan itu betul. Boleh jadi ada orang lain memberikan pandangan yang lebih memperkukuhkan pandangan kita. Kesemuanya itu adalah ke arah untuk membuat correction, pembetulan apa yang berlaku dalam Pakatan Rakyat itu sendiri, untuk dia pergi jauh lagi ke arah untuk menguasai Nusajaya dan juga Putrajaya, insyaAllah. Sebab itu untuk yang terakhirnya,
saya marilah sama-sama kita menangguhkan majlis wacana belanjawan 2015, apa manfaatnya kepada golongan belia, dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan juga suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada pengurusi majlis. Ada nak serahkan lagi?